Perayaan apa? Bukan. Saya main duduk kat sini. Lepas tu ada 10 jilid masuklah WhatsApp. Lepas tu saya memang nak beli. Ni Ustaz nak beli. Lepas tu ni dia kata ada dia kata main ambil. Dia kata ada orang sedekah 10 untuk sedekah pahala kat suami dia baru meninggal COVID dulu ni. Tu ada rezeki lah kata tak payah beli. Ustaz ni ada rezeki ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Awal ada? Cepat lambat. Rakyat jelata masuk. Sengap dah. Aduh, hai. Biasalah. Alah, nak cari ilmu pun jenuh lah. Hai. Sihat tu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tugas sampai pukul 11, 12 lagi tak habis lagi. Biasa. Lah, daripada subuh sampailah ke tengah malam. Pukul 11 habis ni lagi, ada lagi. Kau dah makan ubat kan kau ni? Makan. Oh, dia kena makan lah no. Tak makan tak boleh lah, kena makan. Makan bila macam kami pun nak makan darah tinggi si manis makan ambil ya. Makan. Tu yang kena ni lepas pencen tu yang kena. Nak lari, nak jogging, lutut problem. Tak cari apa macam apa makanan suplemen lah. Suplemen ke. Tak, hak tu alhamdulillah dah. Yang jadi ujian tu dekat 3 bulan lagi nak pencen tu. Yang tu sebab masuk hospital dah ada pangkah dah nak operate dua belah. Alhamdulillah Allah tolong sampai ke hari ni alhamdulillah. Belum mandi tu kan duduk tu selawat je dalam hati 3 kali. Ambil ayat paip tu lalu je kat atas lutut tu 3 kali selawat. Alhamdulillah amalkan dengan izin Allah. Dia lutut apa? Sakit apa tu? Lutut. Tu macam mana? Kita nak mandi dalam toilet tu kita tak boleh lah nak cakap deras kan. Kita selawat dalam hati 3 kali. Ambil ayat paip tu kita lalu atau kembakkan lutut kita dua-dua tu. Ambil kita paip tu kita lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 3 kali. Kita lalu balik dengan lutut tu. Saya yakin yang tu hingga insya-Allah hari ni. Saya tak tahu buat apa saya tak makan. Dia kalau macam ni kita orang kata kita ikut je lah, kena yakin lah kan. Kena yakin. Sebab darah tinggi, yang darah naik, dan bos kot kan. Tu yang tak jadi operate tu. Dia sebenarnya kalau punya operate tu memanglah dia habaq kata nak ni kita, tapi lepas tu ada lagi akibat dia. Ada. Tapi masa dia cucuk tu yang saya tak ada semayang biasa tu. Duduk dalam kursi, dia cucuk tu memang tak boleh lipat dah kaki tu. Kita pun tak tahu, tak ada pendedahan pasal bab ortopedik ni kan. Kita pun dah dia kata pakar, kata kita pun buat dah nak tahu pergi sorang-sorang. Ya dah. Tak apalah dengan izin Allah kita buat mana yang kita boleh buat kan. Apalah kita doa pada Tuhan je lah. Dia bagi adalah penawak dia tu. Yalah. Banyak kalor ni lutut noh. Banyak lutut. Itu yang tak pergi kelas Ustaz Naim dulu ni. Yang tertinggi kelas Ustaz Naim pasal tu lah. Lepas tu naik ke atas tu. Lepas tu duduk atas kursi, kipas di atas. Bila kipas di atas, kaki duduk tergantung ke atas kursi tu kan. Sekali nak bangkit tu dia susah lah pergerakan. Itulah. Itu saya tergantung. Bukan kata kita je. Kadang-kadang orang muda pun ada. Ada ni anak pun dah berasa dah tu. Kita ni kot lah kata kot dah warga-warga emas ni. Kot lah kata banyak lah kan. Yalah. Muda-muda pun kena juga. Kena berat dengan ringan ya kita ni. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat lagi meneruskan program kita, program yang Surah Al-Tamin Jawijaya untuk siri yang ke 138. Seperti mana yang saya maklumkan malam kemarin, tetamu ataupun guru atau khalifah kita pada malam ni adalah Al-Fadhil Ustaz Azizi bin Ibrahim, iaitu merupakan penduduk Taman Jawi Permai, merupakan guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Simpang 4, insya-Allah. Jadi oleh kerana tuan-tuan dah ada, guru pun ada bersama, jadi marilah kita mulakan program ini dengan kita sama membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana setiap malam kita akan lagi membaca 2 muka surat Al-Quran, dan pada kali ini kita tetamu kita adalah Ustaz Azizi bin Ibrahim yang pernah dah saya rasa 2 kali dah, ni kali ketiga dah tak silap saya, bersama kita dalam program ni. Jadi tuan-tuan dah kenal, jadi rasanya tak ada masalah apa-apa. Jadi kita akan mulakan seperti biasa, akan baca 2 muka surat Al-Quran, kemudian akan dengar tazkirah daripada Ustaz, dan seterusnya kita sembang-sembang lagi, soalan dan sebagainya dialurkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ni kita akan sambung bacaan Al-Quran kita yang kemarin, iaitu kita akan sambung di muka surat 277 dan juga 278, iaitu dalam surah An-Nahl ayat 88 sampai 102. Pada malam ni kita akan baca ayat 88 sampai 102. Betul, ayat 88 sampai 102 bersama Ustaz. Jadi kalau tuan-tuan dah bersedia, dah ada muka Al-Quran, boleh buka muka surat 277 dan 278. Yang mana tak ada di rumah, tak ada pegang masa Al-Quran, boleh dah tengok ayat yang saya tayangkan di skrin tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak mulakan yang berbahagia kepada Ustaz Azizi bin Ibrahim untuk meneruskan program Generasi Al-Quran Surah Taman Jawijaya pada malam ni. Silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة
هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة
طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. Qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama dengan saya kali yang ketiga menjadi bidan terjun. Kali yang ketiga saya pun segan dengan tuan-tuan dan perempuan. Rasanya jemu dah kot tengok muka saya berapa kali dah. Tuan Haji Rahim 3 kali dah. Sebenarnya berat juga nak terima pelawaan malam ni sebab saya rasa macam tak berapa nak sihat. Lagi tambah pula tadi ada kuliah maghrib di Taman Jawi Indah. Tapi walau bagaimanapun tak apalah, tak ada masalah. Atas dasar kita nak berkongsi ilmu, kita nak atas dasar mengangkat kalimatullahi hiyal ulya, kita mengangkat kalimah Allah pada tahap, pada kedudukan yang tertinggi atas dasar balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku kata Rasulullah walaupun satu ayat. Maka terpanggil dengan seruan-seruan itu, saya menggagahkan jugalah diri pada malam ini dengan kekuatan yang Allah Ta'ala bagi, insya-Allah kita sama-sama
mengambil manfaat khususnya dengan bacaan Al-Quran yang kita baca tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak mematikan hati kita walaupun sesaat dengan berkat kalamullah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Baik tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, 2-3 hari ini, seminggu, 2-3 minggu sebelum ni, kita dikejutkan dengan satu musibah yang cukup besar yang Allah Ta'ala hantar ke negara kita, mana pada 18 Disember yang lepas, pada hari Sabtu, negara kita telah dikejutkan dengan satu musibah banjir yang cukup besar, yang ramai orang tak sedar, tak perasan. Orang ingat banjir biasa-biasa saja. Tapi Allah Ta'ala Maha Besar, Allah Ta'ala Maha Berkuasa, Allah Ta'ala hantar dengan air sahaja banjir yang jarang berlaku, hampir menyamai tsunami yang kita pernah lalui sekitar tahun 2004 kalau tak silap. Walau bagaimanapun peristiwa banjir ini telah membuka mata kita. Membuka pemikiran kita. Allah Ta'ala bagi banyak hikmah yang kita boleh ambil daripada peristiwa banjir. Yang mana hari ini kita boleh duduk selesa di rumah masing-masing. Kita buka laptop, buka handset, masing-masing ada internet, boleh berkomunikasi. Tapi dalam situasi yang lain, mungkin ada saudara-saudara kita yang diuji, yang mana pada saat ini masih lagi tak selesai tu. Bersihkan rumah, duk tembak selut dalam rumah tu. Rumah penuh dengan selut, dengan selut yang tebal. Maka Allah Ta'ala nak memberi pendidikan kepada kita ataupun hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita, yang mana Allah Ta'ala telah membuka hati-hati umat Islam di seluruh Malaysia. Yang mana kita tengok semuanya terkesan ataupun dalam sedar tak sedar, kita umat Islam di Malaysia ini telah terkesan dengan salah satu daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu pastinya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya. Innama tu dalam bahasa Arab dipanggil huruf taukid, huruf penegasan. Maksudnya nak memberi kepastian, sesungguhnya pasti orang-orang beriman tu pasti bersaudara. Bila kita diuji, saudara-saudara kita diuji, maka di sinilah kita seluruh Malaysia, umat Islam seluruh Malaysia terkesan juga. Maka masing-masing menghantar bantuan, mengerahkan seluruh tenaga yang ada. Maka kita tengok hampir seluruh negeri menghantar rombongan-rombongan untuk membantu saudara-saudara kita yang diuji dengan banjir. Kalau tak mampu untuk mengerahkan tenaga kudrat kita ke sana, maka kita ada saluran-saluran yang lain yang boleh kita sumbang, kita sedekah, kita bantu dari sudut nasihat, bagi semangat, motivasi, bagi sumbangan dan sebagainya. Itulah yang Allah Ta'ala nak bagi tahu di dalam Al-Quran. Atas prinsip kita ini bersaudara, maka kita terkesan dengan ayat tersebut. Maka seluruh umat Islam di Malaysia ini bangkit untuk membantu saudara kita yang diuji. Mungkin
Hari ini mereka diuji, kita tak tahu hari esok pula kita ni nak kena ujian apa. Dan kita boleh tahan ke dengan ujian tersebut. Kita boleh sabar ke macam saudara-saudara kita yang diuji di sana yang sabar. Sampai rumah ranap, kain baju, alat-alat, barang-barang dalam rumah habis rosak, tak boleh guna pakai, habis semua. Adakah kita ini boleh sabar macam mana mereka yang diuji itu sabar? Kalau kita berada di tempat mereka itu, maka kita ini boleh sabar ataupun tidak. Inilah hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala nak buka, yang Allah Ta'ala nak suruh kita fikir. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat daripada sahabat Rasulullah Anas bin Malik, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu, tidak dikatakan kamu tu beriman sehinggalah kamu mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi diri dia sendiri. Ya, ini salah satu cabang iman yang wajib kita kena, beriman yang wajib kita kena pegang. Kita kena mengasihi saudara kita se-Islam seperti mana kita ni sayang sungguh kepada diri kita ini. Begitu juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Hurairah, kata Nabi, man naffasa an mu'minin karbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang membuka ataupun menghilangkan kesusahan sahabat saudaranya se-Islam di dunia, kita pergi tolong sahabat-sahabat kita yang kena banjir tu, kita bantu mereka dari sudut kewangan, kita sedekah dan sebagainya, bagi, hantar, toto, tilam, kain baju apa semua, kita nak meringankan kesusahan mereka. Kata Nabi apa? Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Pasti Allah Ta'ala akan memudahkan urusan kita, kesusahan kita pada hari kiamat yang penuh dengan kesusahan. Okey? Di hari kiamat nanti, di hari akhirat, minta maaf, di hari akhirat nanti banyak kesusahan-kesusahan yang kita akan tempuhi, tetapi akan dipermudahkan oleh Allah bila mana kita ini memudahkan urusan saudara kita se-Islam, sebab tu mana kita hidup di dunia. Okey, maka di sini saya ingin membawa satu lagi istilah yang mana istilah ini ada di dalam ilmu akhlak tapi jarang kita dengar. Istilah ini dinamakan sebagai ithar. Ithar. Ithar tu apa maksud dia? Kita tak tahu nak tulis dalam bahasa Melayu tu macam mana. Ithar. I-T-H-S-A-R. Lebih kurang macam itulah. Okay. Ithar. Ya, alif ya, tha, alif, ra. Itu dalam bahasa Arabnya. Ithar. Ithar ni maksudnya apa? Kita melebihkan orang lain daripada diri kita sendiri. Okay? Kita melebihkan, kita memberati orang lain, orang Islam yang lain lebih daripada diri kita. Ini kemuncak akhlak di dalam agama kita yang dinamakan sebagai ithar. Kita melebihkan orang lain, dalam masa yang sama kita ini perlu juga kepada benda tersebut. Orang lain juga perlu kepada benda itu, benda tersebut. Kita juga memerlukan kepada benda tersebut. Tetapi pada waktu tersebut, kita melebihkan saudara kita yang lain, kita bagi dia. Kita dahulukan dia daripada diri kita. Kita juga memerlukan perkara tersebut. Dalam masa yang sama, saudara kita se-Islam memerlukan juga perkara tersebut. Maka kita mendahulukan dia. Walaupun kita ni rasa susah,
kita mendahulukan dia, ini dinamakan sebagai ithar di dalam agama kita. Ia diambil daripada ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah, dan mereka yang mendahulukan diri mereka ke atas orang lain. Mereka mendahulukan orang lain ke atas diri mereka. Okey. Walaupun dalam masa yang sama mereka sangat-sangat memerlukan perkara tersebut. Okey. Ayat ini memuji orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar, sahabat-sahabat Nabi golongan Ansar yang melayan cukup baik golongan-golongan muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bayangkan tuan-tuan, orang muhajirin, sahabat-sahabat Nabi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berhijrah daripada Mekah ke Madinah, mereka tak bawa apa, harta-harta mereka tinggal kat Mekah. Harta-harta mereka ditinggalkan di Mekah, mereka selai sepinggang bawa diri berhijrah. Okey, bila mereka beriman kepada Allah, mereka tinggalkan harta mereka di Mekah, mereka ikut suruhan Allah supaya berhijrah ke Madinah. Maka mereka berhijrah ke Madinah dalam keadaan selai sepinggang. Sampai ke Madinah, rumah apa pun tak ada, pakaian apa pun tak ada, makanan apa pun tak ada, duit apa pun tak ada. Maka di sinilah orang-orang Ansar, orang-orang Islam di bumi Madinah yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberi bantuan kepada orang-orang muhajirin. Sehingga kan ada yang diriwayatkan ada yang ada rumah 2 biji, mereka bagi rumah sebiji kepada sahabat mereka orang muhajirin. Ada yang rumah 2 tingkat, mereka bagi kat 1 tingkat kepada orang muhajirin. Okey. Ada yang diriwayatkan ada yang isteri lebih mereka ceraikan dan habis iddah mereka benarkan orang muhajirin kahwin dengan isteri mereka. Itu antara contoh-contoh ithar, kita mendahulukan, kita mementingkan kemaslahatan orang lain yang lebih memerlukan dalam masa yang sama kita ni perlukan juga. Ini kemuncak, kata ulama, kemuncak akhlak di dalam agama kita. Okay? Kita ini pun dalam masyarakat Melayu kita pun, orang tua kita dulu pun dah ajak tentang ithar ni. Tapi mereka tak bagi tahu lah benda ni ithar. Tapi mereka ajak dari sudut akhlak, tingkah laku. Orang tua kita dulu dia ajak apa? Bila orang kita duduk atas kursi, okay, kemudian kita duduk sembang dengan orang tua semua ada situ. Tiba-tiba ada orang tua main duduk sembang juga kat situ. Orang tua ni tak dapat tempat duduk. Maka di mana yang kita diajar oleh orang tua kita dulu, bagi tempat duduk kepada orang tua. Okay, kalau duduk lambat tu, kalau kita duduk atas kursi dalam bas tu, orang tua naik bas tempat duduk penuh, maka kita bangkit. Kita diajar dah daripada kecil-kecil ni, bagi tempat duduk kepada orang tua. Orang tua tak larat dah nak berdiri lama. Maka kita bangkit bagi orang tua duduk. Ini ithar. Okay, contoh paling mudah lah saya bawa ni. Okay, kita pun nak duduk juga. Kita pun letih juga nak duduk. Orang tua yang naik bas tu pun, dia pun nak duduk juga. Dia pun lagilah nak duduk, dia sangat letih. Kita pun letih juga nak duduk juga. Maka kita utamakan dia. Kita utamakan orang yang lebih tua pada kita, bagi tempat duduk kepada dia. Ini yang dinamakan sebagai ithar. Siapa yang boleh buat, mengamalkan salah satu akhlak daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini,
maka janji Allah mereka ini tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Ini satu contoh ithar. Itu juga kita ini memang diajar oleh orang tua kita dulu. Okey. Kita kalau ada orang mai minta makanan apa, kita ni disuruh bagi makanan. Walaupun dalam keadaan kita ni lapar, share makanan. Walaupun kita ni lapar, kita nak makan juga benda tu, makanan tersebut. Tapi dalam masa yang sama ada orang mai, dia ni rasa lapar sungguh, maka kita dahulukan, kita bagi kepada dia. Ini ithar. Musim-musim banjir pun, kalau orang-orang yang diuji dengan musibah banjir tu, kalau dia boleh praktikkan ithar ni, maka iman dia cukup tinggilah. Okey. Dia ni dapat toto. Okey. Tapi dia rasa macam orang lain memerlukan lagi toto tu, maka dia bagi dulu kepada orang lain. Dalam masa yang sama, dia perlukan toto juga, tapi dia rasa orang lain perlukan lagi toto tu, maka dia bagi kepada orang lain. Ini contoh ithar. Okey. Dia dapat makanan, dia pun lapar. Okey. Orang bagi nasi bungkus kepada dia, dia pun lapar. Tapi dia tengok jiran sebelah pun anak duk riau rasanya tak makan lagi ni. Dia lapar, hak jiran sebelah pun lapar, dia pun utamakan jiran sebelah dia. Dalam masa yang sama dia pun teruk juga. Maka ini salah satu kemuncak akhlak di dalam agama kita, orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang saya baca tadi itu, kata ulama, antara sebab turunnya ayat itu, antara lainnya kata ulama tafsir al-mufassirun, kata golongan-golongan ahli tafsir, antaranya mereka mengatakan bahawa sebab turunnya ayat yang saya baca tadi itu adalah untuk memuji seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis di dalam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis itu diceritakan satu hari ada seorang sahabat Nabi yang mai berjumpa dengan Nabi. Nabi ini orang Muhajirin lah. Nabi dia kata, wahai Rasulullah, ada tak makanan ataupun minuman, aku dah tak tahan ni, lapar sangat. Okey. Maka Nabi pun kata, Sa'ad nak tanya isterinya. Nabi pun tanya kepada isterinya. Isteri Nabi kata, tak ada apa nak bagi makan. Okay? Tak ada apa nak bagi makan. Itu keluarga Rasulullah SAW. Hari-hari macam tu. Tak ada apa nak makan. Kadang-kadang ada kurma sebiji ya. Abuan nak tahan perut sehari. Okay? Tak ada apa nak bagi makan. Kemudian Nabi kata kepada sahabat-sahabatnya, bila di rumah Nabi tu tak ada apa nak bagi makan, Nabi tawarkan kepada sahabat-sahabatnya, golongan Ansar. Nabi tanya, ada tak siapa-siapa yang nak melayan sahabat aku ni, orang Muhajirin? Maka bangkit seorang lelaki, wahai Rasulullah, aku akan tolong dia. Aku akan layan dia. Maka lelaki ini pun bawalah lelaki Muhajirin ni. Dikatakan lelaki yang tolong itu seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah. Okey, Abu Talhah. Isterinya bernama Ummu Sulaim. Abu Talhah pun kata, tak apalah Rasulullah, aku layan dia. Maka Abu Talhah pun bawalah lelaki yang lapar tadi ni balik ke rumah dia. Balik ke rumahnya, dia pun tanyalah kepada isterinya Ummu Sulaim. Dia tanya, wahai Ummu Sulaim, ada tak makanan apa-apa yang kita nak bagi makan kepada sahabat Nabi ni, orang Muhajirin, orang yang mulia, sahabat Nabi? Maka kata Nabi, kata Ummu Sulaim, isteri kepada sahabat Nabi juga, iaitu Abu Talhah. Kata Ummu Sulaim, kita abang kita pun tak ada apa.
yang ada pun sikit je makanan habuan untuk anak-anak kita. Okey. Makanan lain tak ada dah, habuan makanan makan petang untuk anak-anak kita. Ummu Sulaim kata. Abu Talha pun kata apa? Abu Talha duk fikir, dia kata tak apa. Okey. Macam ni. Lagi hampir masak apa semua, makanan yang untuk anak kita tu kita akan bagi makan kepada tetamu kita. Sampai macam tu sekali tu. Abu Talha dia kata kepada bini dia kata tak apa, kita masak, kita bagi makan kepada tetamu kita ni. Okey, dia sangat-sangat memerlukan, kita pun perlukan juga. Maka dia bagi tahu kepada isterinya, masak, nanti dekat malam nanti kita tutup lampu minyak tu, kita tutup. Kemudian bila dah gelap, kita bagi tidur anak kita awal. Bila anak-anak kita tidur, mereka tak akan rasa lapar. Mereka tidur dalam lapar macam tu je. Sampai macam tu sekali punya nak mentakrimkan, memuliakan tetamu ni, sahabat Rasulullah. Dia kata, Abu Talha kata apa? Malam nanti kita tutup lampu minyak tu bagi habis awal, tutup bagi gelap, kemudian bagi tidur anak-anak kita. Okey. Kemudian hidang atas meja dalam keadaan gelap ni. Hidang atas meja. Okey. Hidang untuk pinggan untuk tetamu kita ni bubuh apa nasi apa contohnya, bubuh makanan bagi dia elok. Pinggan kita ni biar kosong. Pinggan kita ni biar kosong. Okey. Mai ke malam, Abu Talha pun jemputlah tetamu dia ni. Okey. Bila Abu Talha jemput tetamu dia, kemudian sebelum jemput pi meja tempat makan tu, Abu Talha pesan kepada bini dia, sekali bila tetamu kita nak mai ke meja makan ni, hang buatlah pi repair sat lampu minyak tanah tu, repair, bagi terpadam. Bagi terpadam. Bagi gelap balik. Supaya apa? Bagi gelap supaya tetamu kita ni tak boleh nampak pinggan kita ni kosong. Anggap macam kita ni makan juga, makan sekali dengan dia. Maka tetamu tu pun duduklah di meja makan, okey. Makan dengan enaknya. Abu Talha dan isterinya ni buat-buat macam makan, macam pepak, macam makan nasi apa, kunyah apa. Okey. Dan tetamu mereka ni pun makan sehingga kenyang. Okey, tetamu dia pun tidur dengan dalam keadaan kenyang. Abu Talha dan isterinya tak makan apa-apa, tidur dalam keadaan lapar. Duk esok paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi bertemu dengan Abu Talha dalam keadaan tersenyum. Okey, dalam keadaan tersenyum kerana apa? Nabi mendapat berita bahawa Allah Taala telah melakukan lawak kepada Abu Talha. Maksudnya Allah Taala telah memuliakan, okey, memuliakan Abu Talha dan isterinya sebab telah melakukan satu perbuatan ataupun akhlak yang cukup besar, yang sanggup tak makan. Anak mereka pun mereka bagi tidur awal, tak makan. Semata-mata nak meraihkan tetamu sahabat Rasulullah SAW daripada Mekah, golongan muhajirin, untuk makan dalam keadaan kenyang dan tidur dengan keadaan enak. Okay. Ini salah satu contoh ithar yang Allah Ta'ala memuji. Kata ulama, ayat yang saya baca tadi, ayat 9 surah Al-Hasyr itu, ayat itu memuji sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Talha. Itu sebahagian ulama menafsirkan macam itu. Begitu juga kalau kita lihat antara contoh lain ithar ini, bagaimana dalam satu peperangan Yarmouk, kalau tak silap, bagaimana seorang sahabat Nabi yang bernama, selepas habis dah peperangan, ramai sahabat-sahabat Nabi yang syahid. Okey, ada seorang sahabat Nabi ini, nama dia nama dia Huzaifah. Sahabat Nabi yang bernama Huzaifah Al-Adawi. Huzaifah Al-Adawi habis peperangan Yarmouk itu,
dia pun pergi cari sepupu dia. Nak bagi minum air. Dia bawa air, dia cari sepupu dia. Tengok-tengok sepupu dia duduk terduduk lah. Macam teruk sangat. Darah keluar banyak, macam dah nazak lah. Dia pun bila jumpa sepupunya, dia pun nak bagi minum. Okey, dia pun letaklah air dekat mulut sepupu dia ni. Sahabat Rasulullah juga. Sepupu dia bila nak minum air, sepupu dia ni dengar orang di sebelah dia ni duk mengerang kesakitan. Dia ni pun sakit dah. Tapi bila dia dengar orang di sebelah dia, sahabat Nabi juga, duk rasa sakit sangat, dia pun dia kata, tak apalah. Wahai Huzaifah, bagi dulu orang hak tepi aku ni, bagi dia minum dulu. Dia tu pun teruk sangat dah. Okey, maka Huzaifah pun nak bagilah minum kepada orang sahabat Nabi juga di sebelah kawan tu. Gaya dah nak bagi minum kepada sahabat yang kedua ni, sahabat ni pun gaya nak minum, dengar pula orang hak sebelah dia lagi teruk. Duk merintih kesakitan, sakit sungguh-sungguh ni. Okey, maka sahabat Nabi yang kedua ni kata tak apa-apa, bagi dulu kepada orang hak ketiga ni. Maka Huzaifah pun ambil air tu nak bagi minum kepada sahabat Nabi yang teruk sangat dah ni selepas perang ni. Gaya nak minum, mati syahid. Gaya nak minum saja mati syahid. Kemudian Huzaifah pun ambil air tadi nak bagi minum pula kepada, patah balik nak bagi minum kepada sahabat Nabi yang kedua. Nak bagi minumnya, jatuh, mati syahid. Kemudian dia pun ambil air nak bagi minum kepada sahabatnya ataupun sepupunya, sahabat Nabi juga. Okay? Gaya nak bagi minum juga meninggal dunia ataupun syahid di medan perang. Itu contoh bagaimana isar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mempraktikkan sikap ataupun akhlak isar ini di dalam kehidupan mereka. Banyak lagi lah contoh-contoh yang lain yang kalau kita baca ada disebut dalam kitab-kitab ataupun buku-buku sejarah yang menunjukkan perilaku mereka itu melebihkan orang lain, melebihkan saudara se-Islam yang lain. Dalam masa yang sama, kita ni pun dalam keadaan tertekan juga, tapi dalam masa itu kita melebihkan orang lain. Ini cukup besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak sama dengan sedekah. Sedekah ni kita ada lebihan. Kita sedekah dalam keadaan kita tak rasa tertekan, kita rasa ada lebihan, hati kita gembira. Okey, kita sedekah. Orang dapat sedekah tu pun gembira sebagainya. Okey, tapi isar ni kemuncak paling tinggi. Dalam keadaan kita ni pun cukup-cukup makan. Dalam kita ni cukup-cukup makan, kita sedekah pula kepada orang lain. Kita pun memerlukan juga. Tapi dalam masa yang sama kita rasa orang tu perlu lagi kot, maka kita sedekah kepada orang tersebut. Bukan kita sedekah semualah. Kita sedekah kepada dia, dalam masa yang sama kita pun rasa tertekan, kita pun rasa memerlukan juga. Tetapi kita ni memikirkan orang lain lebih memerlukan, maka kita pun sedekah tolong juga orang tersebut. Maka ini dinamakan sebagai ithar. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan salah satu akhlak di dalam agama kita ini. Boleh kita amalkan dalam keluarga kita, khususnya kepada anak isteri kita, masyarakat kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan kita dapat praktiklah. Walaupun susah ithar ni, dia sebab kemuncak yang paling tinggi dalam akhlak, kata ulama. Soalnya cukup sekadar tu kot untuk tazkirah ringkas pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat dan kita dapat mengamalkan apa walaupun sedikit, tetapi dengan sedikit itu kalau kita istiqamah, kita teguh pendirian kita melakukan perkara yang sedikit itu berterusan, insya-Allah Allah Taala akan memberi ganjaran pahala kepada kita semua.
Cukup sekadar itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustaz yang telah menjadi khalifah dalam bacaan Al-Quran kita pada malam ni, dan seterusnya memberikan kita ilmu dengan tazkirah yang disampaikan sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang tajuk perbincangan Ustaz pada malam ni bersekitar tentang akhlak tertinggi yang dalam apa kita berakhlak yang Allah akhlak Islam kita adalah yang disebut sebagai, dalam istilahnya sebagai isar. Jadi Ustaz telah menceritakan dengan contoh-contoh yang diberikan tadi, sebenarnya adalah kalau dalam konteks kita, kalau tak sampai macam tu pun pada ketika ni, kalau kita boleh yang awal tadi Ustaz menceritakan mengenai apabila ada orang Islam ataupun orang Islam yang lain yang ditimpa musibah. Jadi maksud dia kita mungkin dengan kisah Isa tadi, kalau kita tak sampai ke akhlak yang tertinggi, adalah mungkin kalau kita dapat mampu bersedekah, sedekah berbeza dengan isar. Isar tu dalam keadaan kita pun memerlukan sangat, sampai kita pun tak ada, kalau kita bagi ke orang kita sendiri pun lapar dan sebagainya. Tetapi melalui kisah tu mungkin kita telah telah bermotivasi untuk menyumbang dan sedekah kepada orang yang ditimpa kesusahan, seperti mana yang berlaku di banjir di Selangor, di Pahang, di rata-rata tempat di negara kita, yang mana menyebabkan kehilangan yang sangat besar daripada segi harta dan juga kemudahan-kemudahan yang mereka kecapi sebelum ni, semua hilang dengan sekejap mata. Jadi semoga kita bermotivasi untuk terus membantu rakan-rakan yang ditimpa musibah dan sebagainya, insya-Allah melalui tazkirah yang telah disampaikan tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ni saya nak bagi kepada tuan-tuan dan puan-puan lah untuk bersembang, untuk bertanya kalau nak tanya soalan, untuk beberapa orang saja. Malam ni mungkin kita berhenti awal kot. Jadi nak minta tuan-tuan yang berminat silakan untuk bersembang dengan Ustaz. Mungkin nak bagi ni kot dulu. Saudara Ramjan. Lama tak dengar suara Ramjan. Saudara Ramjan, ada apa-apa nak bersembang dengan Ustaz? Ramjan, orang Taman Jawijaya. Ramjan tak berespon. Kita bagi kat kawan kita tadi, Ustaz pun ada bersembang tadi. Kawan kita Zuraizi Abdul Rahman daripada sekarang ni berada di Kajang. Dia sedang menjaga anak-anak. Zuraizi, Zaidi. Ada apa-apa nak bersembang? Silakan. Ya Ustaz, ya. Ya tadi. Ada apa-apa nak tanya Ustaz ataupun nak sembang Ustaz, silakan. Betul lah tu. Saya dengar Ustaz cakap tadi, dugaan tu memang orang cakap apa? Yang Ustaz cakap tadi dugaan memang tinggi lah sekarang ni. Kena lah, kena banyak lah. Kami ada buat orang kata apa? Bantuan tolong. Zuraizi kena banjir lah di sana. Rumah saya tak kenal Ustaz. Alhamdulillah. Rumah sahabat kena. Area Bangi tak kena. Itu jugalah. Kami pergi tolong lah. Area Bangi tak kena. Rumah dia tinggi tapi air masuk dalam rumah tu paling. Ya. Dengan tak kena. Rumah kami rumah flat, rumah tinggi. Kalau rumah teruk jugalah sama orang lain. Ya.
Terus Ustaz. Seterusnya silakan tuan-tuan dan puan. Puan Hajar Nurlilawati malam ni nak berinteraksi ke, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ni baru saya dengar perkataan ni Ustaz. Umur dah nak 60 dah baru nak dengar. Ya. Isar ni. Memang jarang dengar. Jarang digunakan, jarang diketengahkan perkataan ni. Ini dalam keadaan apa tu banjir yang melanda tu. Pandangan saya lah, rasanya macam bagi duit tu lebih utama ke macam mana Ustaz? Sebab dia sendiri yang tahu apa yang dia perlukan kan. Ya. Memang dalam keadaan tengok keadaan di tempat tersebut lah. Memang ada juga ramai orang sebut bagi duit lebih baik lah. Sebab sekarang ni kalau kita tengok ramai hak bagi kain baju apa sampai melimpah kat tempat tersebut sampai tak terurus. Baju-baju hak lama, ada hak komen bagi baju hak lama. Baju hak duduk dalam store dalam rumah mereka tu keluar habis pergi bagi kat mangsa banjir. Lain-lain masa banjir pula nak kena cari saiz apa tak kena apa semua dengan kain baju melimpah. Kita duk tengok orang duk hantar gambar tu. Okey. Mungkin betul jugalah dalam keadaan situasi macam ni bagi duit itu lebih baik. Mangsa banjir itu boleh menggunakan duit itu sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan keperluan dia pada waktu sekarang ni. Okey. Pandangan saya pun macam tu, lebih kurang macam tu jugalah. Terima kasih Ustaz. Baik. Saya pun setuju dengan pandangan yang berkenaan. Mengenai bantuan yang diperlukan sekarang ni mungkin dalam bentuk kewangan. Itu satu. Yang kedua, kalau kita mampu, saya tak mampu lagi. Kalau kita mampu, kita pergi bantu ke tempat banjir berkenaan, macam misi yang mereka ada buat tu, misi pergi bantu membersihkan. Membersihkan ataupun memulihkan balik rumah-rumah yang dijana banjir, sekolah dan sebagainya. Itu satu lagi bentuk. Sebab kalau kita bagi bagi barang benda, kita tak tahu benda tu diperlukan tak diperlukan pada tempat tu ataupun dah banyak orang bagi. Contoh makanan sampai basi banyak yang basi, betul. Kita hantar ke satu tempat saja. Ada tempat lain yang orang tak sampai tak dapat makanan. Jadi cara pengagihan itu. Jadi kalau duit dia sendiri tahu macam mana nak belanjakan. Orang tu akan dapat tahu macam mana apa yang dia perlukan. Keperluan itu lebih penting. Jadi setujulah dengan idea tu. Jadi seterusnya tuan-tuan yang lain Rizal saudara Rizal kita Taman Johor Jaya, insyaAllah. Rizal. Tak ada respon juga. Bagi Hajar Salbiah pula. Silakan Hajar Salbiah. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang sikap apa tadi? Isar. 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 Sebab memang jarang dengar pun. Ini baru dengar Isar tu. Ya. Baguslah kalau kita semua ada sikap macam tu. Tapi masalah dia sekarang, dalam keadaan musibah yang melanda ni, ada juga orang yang ambil kesempatan bukan nak pergi tolong masa-masa banjir, tetapi mencuri lagi ada. Ya. Barang-barang yang macam yang dia orang boleh gunakan yang berharga. Sepatutnya kalau kata kita ada sikap-sikap yang isar tu, kita lebih orang kata kita lebih bagi perhatian penuh kepada masa-masa lah. Pandangan Ustaz, macam mana tu dia orang ambil kesempatan tu? Ya, baru tadi saya dengar di radio pagi tadi bila orang tanya kepada Mufti Kedah
Macam mana hukum ni orang mencuri di Maidin, di kedai kedai runcit apa semua. Depa ni dalam keadaan terdesak sangat dah, boleh kata darurat lah ni. Pi mencuri barang makanan, ada hak pi mencuri microwave. Nah, tak ada kaitan pun dengan lapak apa semua, dia pergi ambil barang-barang elektrik. Alasan dia kata kami ni terdesak sangatlah, kami pun terpaksa lah mencuri pun mencurilah, kami dalam keadaan darurat ni, dalam keadaan ayak naik ni, makanan pun tak sampai. Maka kata mufti Kedah, hak saya dengar pagi tadi tu, dia kata hukum tetap hukum, mencuri tetap salah. Okey, mencuri tetap salah, tetap berdosa. Okey, tetap berdosa. Okey, sekiranya diizinkan oleh tuan dia tak ada masalah lah. Kalau tuan dia kata tak apa, ambil lah. Dalam keadaan banjir ni tuan dia buat pengumuman, tak ada masalah, boleh ambil barang makanan, boleh apa. Sekarang itu yang tu bukan mencuri lah. Okey, yang ni dia pergi mencuri untuk untuk keperluan diri dia, tak kena lah. Walaupun dalam keadaan darurat, hukum mencuri itu masih lagi terlaksana, maka hukumnya adalah berdosa. Okey. Tapi nasiblah lepas pada tu bos Maidin tu dia halalkan semua barang-barang yang orang pergi curi, ambil dan sebagainya, dia halalkan berdasarkan keadaan pada waktu tersebut. Nasiblah bos dia tu orang Islam yang memahami situasi negara kita pada waktu tersebut. Okey. Dalam Islam dia ada kaedah matlamat tidak menghalalkan cara. Okey, matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat kita nak isi perut ni. Kita ni lapar sangat nah. Kita pergi curi barang orang. Itu tak kena. Okey. Kita nak selamat, kita tolak orang lain, bunuh orang lain, tolak orang lain masuk dalam laut. Orang tu lemah mati. Kita selamat naik atas bot, atas kapal sampan. Nak selamatkan diri kita. Yang tu pun tak boleh. Matlamat tidak menghalalkan cara. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik. Alah, banjir hari kita tengok ni. Kalau kita tengok majalah 3 semalam pun, bagaimana seorang wanita tu nak melahirkan anak. Dia duduk kat flat lah, macam Zuraizi duduk kat flat. Nak beranak. Suami dia outstation, tak boleh nak balik, ayak naik. Duduk tengah malam dalam keadaan panik apa semua ni, rasa macam nak beranak dah. Maka dia pun type dalam grup flat tu dekat Shah Alam tu. Okey. Type dalam grup depa tu, penduduk tu. Okey, dia kata macam nak beranak dah, macam lebih kurang ayat macam tu lah. Nasib lah di flat tu ada seorang jururawat. Kemudian ada juga di flat tu seorang doktor. Okey. Doktor ni lah, nasib baik dia terbaca mesej atau WhatsApp dalam grup mereka ni, dia terbaca WhatsApp perempuan hak nak beranak ni, maka dia pun tu yang kata Isa tu, mungkin dia pun dalam masa tu dia pun dalam keadaan teruk juga, dalam keadaan mungkinlah doktor tu pun dalam keadaan bahaya juga dan sebagainya, kita pun tak tahu. Tapi dia duk merasakan ada orang yang lebih bahaya, ada orang yang lebih duduk dalam keadaan bahaya, yang lebih memerlukan bantuan dia. Maka dia pun berbincang dengan jururawat tadi, dia pun keluar dua orang, pergi cari rumah kawan tu dan bagi bantuan dalam keadaan gelap ni, lampu apa semua putus habis dah elektrik. Dalam keadaan gelap, dia ceritalah dalam majalah 3 semalam tu. Okey. Dia cek nadi apa semua dalam keadaan gelap. Lepas tu mereka usahakan, alhamdulillah dapat dihantar ke hospital. Duk esoknya selamat bersalin dengan baik. Itu banyaklah hikmah yang kita Allah Ta'ala nak bagi kita lihat dan pelajari lah. Haji Yaakob, ada nak berinteraksi? Terima kasih Tuan Rahim. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tak nak tanya apa tentang peristiwa banjir itu memberi sedikit pendidikan pada kita semua lah. Ya. Yang mana kita dapat membantu dan memberi motivasi kepada mereka semua lah. Jadi saya nak tanya satu saja, nak tanya tentang insan ni. Bagaimana bagi kita semua nak mendapatkan tahap insan kepada kita semua? Itu saja. Oh. Tahap insan kepada semua. Tahap Kadang-kadang berat juga. Isa tu. Tahap Isa ni memang susah lah nak dapat. Kecuali lah orang tu kalau selalu praktik. Dia rajin tolong orang setiap masa. Kalau kita boleh kenal kawan-kawan kita ni. Kalau kita ada masalah apa, dia dulu akan mai tolong kita apa tanpa ambil duit apa semua. Dia suka tolong orang. Memang dah selalu dia tolong orang, dia selalu dah mengamalkan perbuatan baik tersebut, maka automatically insya-Allah Allah Ta'ala akan angkat martabat iman dia tu sehinggalah sampai satu peringkat ithar ni. Okey, sebab tu kita ni nak kena akhlak ni pun sebelum jadi kebiasaan, kata Imam Ghazali, dia kena ditrain dulu. Kena dilatih dulu dalam diri kita. Macam anak-anak kita lah, nak kena train dulu baru dia jadi satu habit ataupun disebut akhlak tu dalam diri mereka. Nak train tu lah susah. Okey, tapi bila dah sampai satu dah jadi habit, dah jadi perkara biasa bagi kita, insya-Allah dengan izin Allah satu peringkat kita akan capailah martabat ithar tersebut. Kita mendahulukan orang lain melebihi diri kita sendiri. Cumanya ulama dia tak bagi Isa ni dalam bab ibadah. Bukan tak bagi apa, sebagian ulama kata makruh. Dalam bab ibadah ni kita tak boleh nak praktikkan ithar. Contohnya kita ada ayat untuk ambil wuduk. Okey, kawan kita pun nak ambil wuduk. Ayat dalam keadaan terdesak, kuranglah. Ayat kita ada ayat untuk ambil wuduk. Kemudian kita ithar, kita mendahulukan sahabat kita bagi ayat tu kepada kawan kita pergi tayamum. Dalam bab ini ulama kata yang ni tak kena. Yang ni makruh, tak boleh ithar dalam bab ibadah. Begitu juga contoh dalam bab sembahyang berjemaah. Kita dah dapat sah pertama, pergi duduk dah sah pertama elok. Kemudian kita tengok sahabat kita mai, dia kata tak apa, mai duduk depan. Kita pula pergi duduk belakang. Yang ni tak kena. Dalam bab ibadah kita kena rebut. Sebaik mungkin dalam bab ibadah ni saf yang pertama, mai awal. Nanti kita tak boleh kita suruh, tak apa hampir dulu. Okey, hampir dulu sembahyang, duduk awal masuk masjid awal, duduk depan, tak boleh. Kita dalam bab ibadah kita kena pulun sungguh nak rebut banyak kelebihan tadi. Okey. Yang diharuskan adalah dalam bab keduniaan, Isa dalam bab perkara-perkara yang diharuskan dalam bab keduniaan dalam contoh yang kita sebut tadi itulah. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan yang berinteraksi dengan Ustaz sebentar tadi, dan terima kasih kepada Ustaz yang berinteraksi dengan kami semua pada malam ni. Alhamdulillah, program kita berjalan daripada awal hingga akhir dengan baik, insya-Allah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Azizi bin Ibrahim dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua yang menjayakan program pada malam ni. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, tetamu kita untuk malam esok pula ataupun ustaz atau guru kita untuk malam esok adalah Ustaz Muhammad Mustaqim bin Haji Mustafa, imam muda dekat surau kami, insya-Allah. Jadi akan bersama kita malam esok. Jadi harap tuan-tuan dapat menyertai lagi pada malam esok, insya-Allah. Sebagai penutup, seperti biasa Ustaz, minta Ustaz baca doa untuk kami aminkan. Silakan Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirilah hidup kami pada malam ini dengan pengakhiran yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah, dan jangan jadikan pengakhiran hidup kami pada malam ini dengan pengakhiran yang buruk, yang tidak baik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna mimma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekian program kita malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.